451, 452, 453, 460. Sini 460, 70, 500 unta Ana. Ana sudah kaya lah, Ana sudah kaya lah. Anta mau beli Ana punya unta? Jumpa sama Ana lah. Anta sudah kaya lah. Ana sudah kaya. Ana suka lah. Ana suka lah. Didik TV KPM. Ana mau beli, Ana mau beli. Mana saudagar unta tadi hilang pula dia. Tidak mengapalah, kita mula dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Tentunya hari ini kita akan mendalami dan berdiskusi mengenai satu mata pelajaran yang cukup menarik, iaitu geografi. Tetapi sebelum itu, persoalan sekarang ini, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah tadi profil guru yang akan bersama Irfan, dan kita sekarang ini bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari SK Pendidikan Khas Selangor. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Didik TV KPM. Dan sekarang ini kita bersama dengan Cikgu yang akan bersama Irfan iaitu Cikgu Teknologis Muhammad Zaki Said dari SMK Penanti Bukit Mentajam Pulau Pinang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Baik, alhamdulillah. Ini ke saudagar unta tadi? Bukan. Bukan saudagar unta? Bukan. Hari ini sebagai seorang guru pula? Ya, betul. Betul. Okey Cikgu. Irfan nak tanyalah, dekat depan meja Irfan sekarang ni ada banyak pokok-pokok, ada harimau. Mungkin Irfan bertanya dulu kat Cikgu, yang ni pokok apa Cikgu? Pokok oak daripada hutan daun luruh sederhana. Oh, okey. Ini pokok oak. Yang kedua kita ada pokok apa? Pokok pine daripada hutan conifer. Hutan conifer. Ya, Yang betul. ketiga, ini Irfan tahu. Ya. Ini pokok kaktus dari Hutan hutan gurun. Hutan gurun. Okey. Sebagai pengenalannya Cikgu, apa yang kita nak belajar hari ini sebenarnya? Okey. Hari ini kita akan belajar pelbagai jenis hidupan liar atau tumbuh-tumbuhan semulajadi yang ada di dunia. Irfan, sebenarnya kita bukan berdua tapi kita berempat dalam talian sekarang. Saya perkenalkan pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Islam Al-Masriah Bukit Mentajam Pulau Pinang. So saya perkenalkan di mana pelajar-pelajar saya? Itu dia. Baik, yang pertama kita ada siapa Cikgu? Okey. Mana Adam? Hai Adam. Okey, pelajar yang seterusnya. Hai Adam. Okey, murid-murid yang kedua adalah Ilham. Hai Ilham. Hai Cikgu. Dengar suara. Okey, seterusnya adalah Rabiatul. Rabiatul. Mana Rabiatul? Hai Rabiatul. Yang keempat adalah Nurin. Hai Nurin. Hai Cikgu. Dah bersedia semua? Dah. Okey, angkat tangan sikit. Lamban, dah bersedia? Okey, nampaknya kita bersama dengan dua bunga dan dua kumbang Ya, dari betul. Sekolah Menengah Islam Al-Masriah Pulau Pinang. Jauh daripada datang ya. Ya. Secara talian. Secara talian. Baik. Apa kata Cikgu, kita mulakan dengan pembelajaran kita hari ini dengan topik kita iaitu tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di dunia. Okey, baik murid-murid di rumah, sila bersedia dengan buku teks muka surat 134. So hari ini Irfan, kita akan bincangkan salah satu topik geografi tingkatan 3 bertajuk tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di dunia. Baik. Yang Irfan terangkan tadi itu adalah antara contoh spesies tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Baiklah murid-murid, apa yang kita nak capai hari ini adalah tiga standard pembelajaran yang kita cuba untuk capai hari ini adalah sekurang-kurangnya murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya dua jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di 4 kawasan. Dan yang kedua adalah dapat menjelaskan sekurang-kurangnya dua contoh ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di 4 kawasan juga. Dan yang ketiga adalah kita dapat merumuskan sekurang-kurangnya 3 kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di 4 kawasan. 4 kawasan di mana? Irfan? 4 kawasan di mana Cikgu? Okey, baik, kita mulakan. Mari kita lihat dulu kawasan Okey, yang pertama adalah hutan conifer. Okey, di mana ada pokok
pine dekat situ tadi. Ya, betul. Ini pokok fir. Okey, itu pokok fern. Okey, yang kedua adalah hutan daun luruh sederhana. Okey, dan yang ketiga adalah kita akan bincangkan iaitu hutan monsun tropika. Dan yang terakhir kita akan bincangkan hutan gurun. Okey, baiklah. Murid-murid dah bersedia? Irfan dah bersedia? Dah bersedia cikgu? Saya nak tanya Irfan juga. nak Dan tanya juga apa tu, murid-murid cikgu? di rumah. Okey. Okey. Rahsia. Rahsia. Kejap lagi cikgu tanya. Baiklah, kita mulakan. Ini Silakan. antara merupakan taburan kawasan hutan di dunia. Dipengaruhi oleh faktor apa? Dipengaruhi oleh faktor iklim, bentuk muka bumi, saliran dan juga jenis tanah. Jadi kepelbagaian bentuk muka bumi, kepelbagaian iklim ini menghasilkan pelbagai jenis hutan dan juga menghasilkan juga ataupun didiami oleh pelbagai jenis hidupan liar yang terkenal di dunia. Baik. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak lihat tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang ada di gurun panas. Antaranya adalah gurun yang terbesar adalah gurun Sahara. Pernah dengar lagu Gurun Sahara? Cuba nyanyi sikit cikgu. Saya tak pandai. Okey, jangan tanya. Baik. Teruskan, cikgu. Okey, baiklah. Antaranya adalah contohnya seperti adalah rumput esparto. Okey, rumput esparto. Esparto. Nama pun sedap betul lah. Rumput esparto ni biasanya digunakan untuk penghasilan tali, biasanya di kawasan Mediterranean. Okey, kemudian adalah pokok kaktus. Tahu pokok kaktus kan? Tahu cikgu. Di Malaysia ada ya, Irfan? Ada dekat Cameron Highland. Ya, betul. Pelik kan? Sepatutnya di gurun. Sebab mungkin kita ada cara untuk tanam pokok kaktus tersebut di Sebenarnya Cameron kaktus menyesuaikan diri mengikut iklim. Highland. Adaptasi cikgu kan? Ya, okey. Seterusnya haiwan adalah kodok dan juga kalajengking. Pernah lihat murid-murid kodok? Adam pernah tengok kodok? Pernah cikgu. Katak, sejenis katak sebenarnya Irfan. Sejenis katak yang sebenarnya dia tinggal 11 bulan di dalam pasir sebenarnya. So banyak katak ni berhibernasi dan mengelakkan daripada kehilangan haba. Okey. Seterusnya kita lihat pula itu kawasan monsun tropika. Saya rasa pasti murid-murid boleh bantu pelajar-pelajar di rumah, murid-murid di rumah untuk jelaskan contohlah haiwan di kawasan monsun tropika. Ilham. Haiwan di kawasan monsun tropika, ya. Buaya cikgu. Buaya. Okey, betul Ilham ya. Baik, bagus. Okey, antaranya adalah iaitu di kawasan contohnya adalah buaya, harimau dan juga monyet. Harimau Bengal bukan harimau Melaya macam kita di Malaysia itu. Malaysia ni mengalami iklim hutan hujan tropika. Perbezaan hutan Bengal ni adalah perbezaan dari segi belang dia lebih tebal. Kerana dia boleh menyesuaikan dengan iklim yang berbeza. Okey, antara kawasan monsun tropika adalah contohnya seperti di India, di Sri Lanka, Thailand, Laos dan sebagainya. Okey, antara tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan monsun tropika adalah seperti buluh, Rafflesia caril dan juga pokok jati. Okey, seterusnya adalah hutan daun luruh sederhana. Okey, kita boleh jumpa kawasan hutan ini adalah di kawasan di Jepun. Irfan, pernah pergi negara mana? Saya pernah pergi negara Korea cikgu. Ya, dapat lihat pokok apa? Di sana saya dapat lihat pokok oak pun ada cikgu. Yang berwarna-warni. Warna-warni. Salah satunya adalah pokok maple yang berwarna-warni. Okey, antara pokok yang ada di kawasan hutan luruh sederhana adalah pokok big. Pokok big ni dia punya batang dia adalah licin. Kemudian licin, tak banyak daun. Okey. Sebab di kawasan ini adalah mengalami iklim 4 musim. Seterusnya adalah pokok badger atau haiwan badger dan haiwan beaver. Ini antara dua jenis spesies haiwan yang semi akuatik, boleh berenang dan juga tinggal di darat. Okey, seterusnya kita lihat pula hutan conifer. Okey, antara negara yang mempunyai hutan conifer lah seperti Amerika Syarikat, Kanada Utara, Eropah dan juga Rusia. Okey, antara tumbuh-tumbuhannya adalah pokok fir. Okey, pokok fir ni daunnya keras Irfan, sebab dia menyesuaikan diri dengan keadaan suhu yang ekstrim rendah. Okey, kemudian antara haiwannya adalah moose dan juga lynx. Lynx adalah merupakan sejenis kucing. Kalau moose adalah sejenis rusa juga. Okey, tapi tanduk dia sangat besar. Saya pernah nampak cikgu, moose tu sebenarnya besar. Ya, dia betul. lagi besar daripada kerbau. Ya, betul. Dia boleh capai setinggi pokok sebenarnya. Saya pernah tengok keadaan moose yang besar. Boleh merosakkan kereta kalau bertemu kereta di jalan-jalan raya. Okey. Baiklah, Irfan dan murid-murid rumah kalau bersedia, saya nak tanya soalan. Soalan apa tu cikgu? Okey, uji minda yang pertama. Silakan. Okey. Murid-murid bersedia? Namakan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okey, saya nak panggil siapa? Rabiatul, boleh tak?
Cuba. Boleh cikgu. Ya. Tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di dunia seperti pokok fir. Pokok fir. Okey, Adam. Pokok kaktus cikgu. Pokok kaktus. Okey, kalau haiwan pula, Ilham. Contoh haiwan. Kalajengking cikgu. Ya? Kalajengking. Kalajengking. kata Kala Ilham. jengking. Okey, Nurin. Gajah, cikgu. Gajah. Okey, okey. kita pergi kepada uji minda yang kedua. Silakan. Okey, bagus. Dah pandai jawab. Kita pergi pada uji minda yang Nampaknya kedua. mereka fokus cikgu. Ya, Kita beralih betul. pula ke Berikan soalan yang kedua. contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan hutan konifer. Bermaksudnya 4 kawasan. Saya nak panggil Nurin. Nurin nak pilih yang mana Saya, satu? cikgu. Ya, silakan. Saya memilih hutan daun luruh sederhana. Okey. Jenis tumbuh-tumbuhan? Jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan daun luruh sederhana adalah pokok bit. Pokok big. Ya, Haiwan? manakala hidupan liar di kawasan daun luruh sederhana adalah badger dan beaver. Okey, bagus. Betul. Kita Tepat cuba seorang lagi. Okey. Okey. Siapa Kita lagi? nak lihat kawasan hutan konifer. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya cikgu. Ya, Rabiatul, silakan. Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di hutan konifer ialah seperti pokok fir. Manakala contoh hidupan liar yang ada di hutan konifer ialah seperti lins dan mus. Okey, ling dan mus. Okey. Betul cikgu Betul. Tepat sekali. Baik, berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey, betul. Nampaknya kita dah selesai dengan 2 soalan. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit ganjaran kepada mereka yang boleh menjawab tadi. Okey. Saya nak bagi 2 bintang dulu. 2 untuk bintang setiap kesemua satu. pelajar. Okey. Baik, Okey. kita dapat 2 bintang kepada semua murid-murid cikgu. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika, boleh cikgu? Ya, boleh. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM.